لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk menerima nikmat-Nya. Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk merasai akan nikmat-Nya. Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Dan kita masih lagi diberikan oleh Allah peluang ini. Maka kita jadilah hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, malam ini saya ingin bawa diri saya dan tuan-tuan semua tentang satu perkara yang ditanyakan oleh guru kepada Hatim Al-Asam, yaitu Imam Syakik Al-Balkhi. Gurunya bertanya kepada Hatim Al-Asam, wahai Hatim Al-Asam, sepanjang engkau mengaji dan belajar dengan aku beberapa tahun ini, apa yang engkau perolehi? Tanya gurunya, iaitu guru kepada Hatim Al-Asam. Apa jawab Hatim Al-Asam? Wahai guruku, selama mana 30 tahun aku belajar dengan engkau, aku telah menghimpunkan 8 faedah. Selama 30 tahun aku belajar dengan engkau, wahai guruku, aku menghimpunkan untuk diriku, katanya, 8 faedah yang aku amalkan di dalam hidupku. Apa kata Hatim Al-Asam? Faedah yang pertama, aku melihat sekalian makhluk ini banyak perkara yang dicintainya. Setiap makhluk ini ada mempunyai kekasihnya. Ada yang mencintai harta, ada yang mencintai makhluk. Tetapi apa yang aku dapati, mereka semua ini tidak akan menjadi sahabat dan kekasih yang sejati. Apabila aku berfikir dan aku melihat makhluk dan harta ini, mereka boleh bersama kita di dalam hidup, tetapi mereka tidak boleh bersama kita di alamul barzakh.
maka aku mendapat kesimpulan. Maka yang dapat menemani aku di dalam dunia dan juga di alamul akhirah hanyalah kekasihku, yaitu amal saleh. Benarlah apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok kalau kita mati, 3 perkara yang selalu kita berada di sekeliling kita. Makhluk, harta, kedua-duanya tinggal, kata Rasulullah. Tetapi sahabat yang sejati, yaitu amal saleh. Amal saleh kita, dia takkan tinggalkan kita. Maupun kita senang ataupun susah, dia tetap sama-sama dengan kita. Semayang kita, baca Quran kita, sedekah kita, senyum kita, berbuat baik dengan sekalian makhluk Allah, ia tetap tidak akan tinggalkan kita walaupun keadaan kita begitu sukar, yaitu di alamul barzakh, satu alam yang disebut oleh Rasulullah, satu alam yang sukar dan susah. Tetapi kekasih yang setia ini tetap bersama-sama dengan kita walaupun dalam keadaan senang dan susah. Apa kata Hatim Al-Asam? Maka aku memilih amal saleh untuk menjadi sahabatku dan kekasihku. Maka pesan Hatim Al-Asam, manusia sekelilingku telah tertipu. Mereka menjadikan makhluk sebagai kekasihnya. Mereka menjadikan harta sebagai kekasihnya dan perkara yang dicintainya. Tetapi 2 perkara itu tidak boleh bersama mereka saat mereka susah. Saat mereka benar-benar memerlukan pertolongan daripada Allah. Cuma amal saleh kita lah yang akan bersama-sama kita di saat senang dan susah. Tadi imam kita membaca ayat pada surah yang pertama, pada rakaat yang pertama, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zarrah amal saleh itu, dia tetap akan menemankan kita besok ketika saat kita susah. Maka Hatim Al-Asam berpesan kepada kita, cintailah amal saleh. Jadilah amal saleh ini sebagai kekasih kita di dalam dunia. Kerana dia akan menjadi kekasih kita besok di yaumul akhirah. Faedah yang kedua, kata Hatim Al-Asam, aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikut akan nafsunya. Ciri-ciri nafsu ni, tuan-tuan, ketika dia nak buat baik, dia berada dalam kebaikan, dia memberontak. Dia tak suka dengan kebaikan. Walhal kebaikan inilah akan menemankan dia besok di alamul barzakh. Manusia lebih suka berpoya-poya, beristirahat, bersenang-senang. Mereka berseronok dengan perkara yang mereka akan tinggalkan. Mereka ikut hawa nafsu seperti mana yang Allah nyatakan, innan nafsal ammarati bisu. Innan nafsal ammarati bisu. Nafsu amarah ini nafsu jahat. Dia akan susahkan kita. Dia akan binasakan kita. Dia akan ketawakan kita. Masa kita susah besok di alam barzakh, tak ada siapa nak tolong kita. Masa kita hidup ini, dia mula nak singkirkan kita dari kebahagiaan. Kenapa?
ketika kita memberontak dengan kebaikan, kita tak suka dengan kebaikan, kita tak seronok dengan kebaikan, padahal kebaikan inilah yang akan menjadi kawan kita besok di alam barzah. Sebab itu Allah perintahkan kepada kita, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya, kalau ada sifat besok kita menghadap ke hadrah Allah, ada sifat ketakutan dalam diri kita dan jiwa kita, besok bila kita jumpa Allah, perasaan ini telah ada dalam diri kita semasa kita hidup lagi. Kalau aku jumpa Allah, besok aku macam mana? Kalau aku berhadapan dengan Allah kelak, aku macam mana? Kalau aku besok di yaumul mahsyar, aku sedang dihisab oleh Allah, bagaimana keadaanku? Apa kata Allah? Dan ia akan menahan nafsu daripada kehendaknya. Dia akan lawan nafsunya. Dia akan tak ikut nafsunya. Nafsunya mau dia sia-siakan umur ni untuk dia bersenang lenang. Tuan-tuan, kita sudah uzur. Tuan-tuan, kita sudah tua. Bermakna masa kita tinggal sedikit. Kita sudah tidak ada masa lagi. Kita sudah tidak ada peluang lagi. Kalaulah seorang pakar perubatan memberitahu kepada kita, Encik, masa Encik ada 5 bulan lagi. Apakah masa yang 5 bulan ini kita akan gunakan untuk berseronok dan bersukaria? Sebaliknya tidak. Kita akan gunakan seluruh masa peluang 5 bulan ini untuk dekat dengan Allah. Kita tak akan bergaduh lagi. Kita tak akan bermusuh lagi. Kita tak akan membenci lagi sesama makhluk. Kita tak akan berhasad lagi. Kita takut nak buat jahat. Kenapa kita rasa takut nak buat jahat? Sebab kita bagi tahu diri kita, aku ada 5 bulan lagi. Doktor bagi tahu aku ada masa 5 bulan lagi. Kalau aku tak gunakan 5 bulan ini keseluruhannya untuk kebaikan, maka kita akan kata, aku akan susah besok di akhirat. Tuan-tuan, inilah hikmahnya. Kenapa kematian itu dirahsiakan? Allah didik kita, engkau betul ke nak jadi hamba aku? Allah didik kita, engkau betul ke nak masuk syurga aku? Ataupun kau masih sombong dengan apa yang ada pada engkau? Kita sombong dengan ilmu kita. Kita sombong dengan harta kita. Kita sombong dengan orang sekeliling kita. Walhal, perkara itu tidak boleh membantu kita, melainkan keseluruhannya telah menjadikan ia sebagai satu amal saleh. Jika ilmu yang ada pada kita, kita jadikan ilmu ini menjadi amal salah, maka kita berjaya. Kalau kawan-kawan makhluk di sekeliling kita, kita jadikan asbab menjadi amal salah, kita berjaya. Kalau harta kita, kita jadikan dia amal salah, kita berjaya. Tetapi kalau kawan hanya kawan,
Kalau ilmu hanya ilmu, kalau harta hanya harta, akhirnya kita akan tinggalkan selepas kematian kita. Sebab itu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdik, Nabi kata, mereka sentiasa lawan hawa nafsunya, sehingga diri kita sanggup nak balik dengan Allah. Inilah Allah terangkan kepada kita, tuan-tuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadakhuli fi ibadi, wadakhuli jannati. Mereka yang sudah berada dalam ketenangan, mereka tak kelang kabut dan tak risau dengan hartanya. Mereka yang dah tak risau dengan makhluk di sekelilingnya. Yang mereka risaukan, besok tatkala aku balik bertemu dengan Allah, Allah terima aku tidak? Allah seru aku tidak? Seperti mana di dalam Al-Quran, udkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Allah panggil aku tidak? Allah jemput aku tidak untuk masuk ke dalam syurganya? Ataupun Allah akan larang kita untuk masuk ke dalam syurganya? Kita kena melalui neraka Allah, kita kena melalui azab Allah sebelum kita masuk ke dalam jannah. Ketiga, apa kata Hatim Al-Asam? Aku melihat manusia sibuk berusaha menghimpunkan harta dunia sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia menahan dan tidak mahu menginfakkan pada jalan Allah. Aku melihat akan ayat Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu akan habis, kata Allah. Dan pahala yang ada di sisi Allah adalah kekal. Lalu, apa kata Hatim Al-Asam? Lalu aku menginfakkan hartaku ke jalan Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan orang yang beriman itu menginfakkan hartanya pada jalan Allah supaya ia menjadi harta yang kekal di yaumul akhirah. Mereka percaya dengan janji Allah. Mereka percaya dengan kalam Allah. Tuan-tuan, antara perkara yang merosakkan manusia itu adalah harta. Ada orang yang masuk syurga dengan jalan mati syahid. Ada orang yang Allah pilih masuk syurga dengan jalan beribadah. Ada orang yang Allah pilih pintu syurganya dengan jalan hartanya. Ada orang yang Allah pilih, Allah buka pintu syurganya dengan jalan ibu dan ayahnya. Kita tengok, tuan-tuan, Allah berikan kepada kita kelebihan itu tidak sama. Ada orang, dia tidak ada harta, tetapi Allah berikan peluang kepadanya menjaga dua ibu bapanya yang sedang uzur. Lalu ia dapat menjaganya dan menunaikan haknya sebagai seorang anak. Allah buka pintu syurga ini melalui dua ibu bapanya. Jika kita melalui jalan itu, tuan-tuan, jangan kita tutup pintu syurga itu.
kerana ia telah dibuka oleh Allah untuk kita. Jika kita ada harta, jangan kita tutup pintu syurga yang Allah telah khususkan kepada kita melalui jalan harta. Kalau kita Allah berikan kekuatan untuk amal salat, kita mampu puasa Isnin Khamis, ibadah, solat malam, ke masjid, 5 waktu. Jangan kita tutup pintu syurga itu yang telah dibuka oleh Allah untuk kita, menjadi asbab kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Hatim Al-Asam menjelaskan, pada ketika itulah aku mengorbankan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasul, kerana ini adalah perintah Allah. Faedah yang keempat, kata Hatim Al-Asam, aku melihat sebahagian daripada makhluk ini menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletaknya pada pengikut yang ramai, harta yang banyak, pangkat yang besar. Tetapi aku melihat pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling tinggi takwanya. Lagi tinggi takwanya, lagi mulia, tuan-tuan. Takut ni apa, tuan-tuan? Ada tak dalam hati kita, bila kita tak dapat buat baik, kita rasa takut? Ada tak dalam hati kita, bila kita nak buat maksiat, kita rasa takut? Ada tak dalam hati kita, Allah berikan satu hari, satu malam, 24 jam ini, kita tak mampu nak buat ibadat, apakah kita rasa takut dengan Allah? Ya Allah, peluang masa yang Engkau berikan kepada aku tak dapat gunakan untuk balik kepada Engkau dengan berbuat kebaikan. Aku cuma gunakan umur ini dan masa ini untuk rutin harianku. Aku bekerja, aku tidur, aku makan, aku berjalan. Tetapi aku tidak boleh untuk gunakan melakukan ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Aku tak mampu guna mulut ini untuk membaca Al-Quran. Aku tak mampu guna mata ini melihat kebaikan. Dengan mata ini, ya Allah, aku melihat sekalian makhlukku, tetapi dalam hati aku mengatakan fulan bin fulan ini hina. Orang ini jahat. Orang ini demikian, demikian dan demikian. Dengan pandangan mataku, aku telah menghina makhluk Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, bukan banyak pengikut itu menjadikan kita mulia. Bukan banyak harta itu jadikan kita mulia. Bukan pangkat yang besar itu menjadikan kita mulia. Tetapi sekuat mana dan sebanyak mana kita takut dengan Allah, sebanyak itulah kemuliaan kita pada sisi Allah. Sebab itu, tuan-tuan, orang yang takut ini ada tanda yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Allah janjikan kepada kita ketenangan. Tuan-tuan, sifat tenang ini sifat ahli syurga. Selama kita hidup ini, apa yang selalu meresahkan kita? Apakah dunia ini yang selalu resahkan kita?
ataupun akhirat yang menjadikan kita resah. 60 tahun kita hidup, 70 tahun kita hidup. Apa yang buat kita resah, tuan-tuan? Saya fikir, tuan-tuan fikir. Apa yang jadikan kita resah dan gelisah? Apakah dunia daripada dulu sampai sekarang? Tuan-tuan, dunia tak salah. Tetapi kita yang tertipu ni salah. Kawan tak salah. Tetapi kita yang tertipu dengan kawan itu salah. Tuan-tuan, pangkat tak salah. Tetapi kita yang tertipu dengan pangkat itu salah. Jadikanlah segala nikmat itu kita gunakan untuk kita dapat tempat dalam syurga Allah. Kalau ada harta, jadikan asbab itu kita dapat tempat dalam syurga. Kalau ada keupayaan, kemampuan, jadikan itu menjadi asbab kita dapat tempat dalam syurga. Kalau kita ada kawan, jadikan kawan kita menjadi asbab untuk kita dapat tempat dalam syurga. Jangan semua perkara yang ada di sekeliling kita menjadi asbab kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Hatim Al-Asam, faedah yang kelima, aku melihat ramai orang saling maki-memaki, umpat-mengumpat disebabkan hasad dalam memiliki harta. Aku lihat firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, dan sesungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini. Maka aku faham bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah sejak azali lagi, kata. Oleh kerana itu, kata Hatim Al-Asam, aku tidak pernah hasad akan sesiapa pun. Aku puas hati dengan segala pembahagiaan yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kata Hatim Al-Asam. Lagi-lagi zaman kita ni, tuan-tuan, kita sanggup putus adik-beradik sebab harta yang kita nak tinggalkan pun. Kita sanggup bergaduh dengan sebab harta yang kita nak tinggalkan pun. Kita sanggup bergaduh dengan mak dan ayah kita sebab harta yang kita nak tinggalkan pun. Kita percaya, tuan-tuan, kita nak tinggalkan semua benda. Tetapi kenapa kita masih kalah? Kita tahu dan kita percaya semua perkara yang ada pada kita ini kita akan tinggalkan. Tetapi kenapa kita masih kalah? Kenapa kita masih tidak boleh memperakuinya? Kenapa kita tidak mampu untuk akur? Lalu sehinggakan kita menjadi orang jahat. Kita umpat, kita kata, kita maki saudara-saudara kita. Dengan asbab hasad yang ada di dalam tubuh-tubuh dan jiwa-jiwa kita. Tuan-tuan, Nabi pesan dengan kita. Orang hasad, orang dengki ni, Nabi kata, seluruh amal soleh dia hangus. Terbakar, Nabi kata. Terbakar ni maksudnya habis.
Nabi bagi misal macam ni. Nabi kata, macam kayu kering yang dimakan oleh api, tak ada satu pun tinggal. Apa maksud Nabi? Kalau kita masih amalkan hasad dengki ni, semayang kita habis, puasa kita habis, umrah kita habis, kita baru je balik umrah. Bukan sikit duit umrah tuan-tuan, belas-belas ribu sekarang. Bukan murah tuan-tuan, belas-belas ribu. Kita buang belas-belas ribu, puluh-puluh ribu dengan sebab hasad sahaja. Kita buang kesusahan kita nak tawaf di Baitillahil Haram dengan sebab hasad aja. Kita buang segala pahala menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab hasad aja. Dengan sebab dengki aja. Rugilah. Kalau kita masih lagi beramal dengan hasad dan dengki, Nabi kata, habis amal saleh, semuanya terbakar. Saya pesan untuk diri saya. Saya pesan untuk sekalian jamaah yang hadir pada malam ini. Jika perkara itu berlaku kepada kita, kita lepaskanlah. Sebab amal saleh kita sikit, lepaskanlah. Belajarlah untuk lepas. Belajarlah untuk percaya dengan kalam Allah. Belajarlah untuk percaya dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak mahu menjadi orang yang rugi di yaumul akhirah. Faedah yang keenam, kata Hatim Al-Asam, sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuh-musuhan kerana ada satu tujuan dan satu sebab. Kita selalu bergaduh sama-sama kita. Bergaduh dengan sebab perkara dunia saja pun. Lalu kata Hatim Al-Asam, aku melihat firman Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadikanlah ia sebagai musuh. Syaitan ini pandai tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, dialah musuh kita. Tapi dia jadikan kawan-kawan kita musuh kita. Dia jadikan adik-beradik kita musuh kita. Dia jadikan orang satu masjid ini musuh kita. Syaitan bisikkan kepada kita supaya kita jangan tinggal bermusuh, bergaduh. Sama-sama kita. Kita gagal dan terus gagal. Kita gagal, tuan-tuan, menjadi hamba Allah sebenarnya. Kita gagal sebenarnya, tuan-tuan, menjadi hamba Allah yang saleh. Kalau kita masih gagal, bagaimana besok kita balik bertemu di hadapan Allah? Kalau dalam dunia ni kita masih gagal, berjayakah kita mendapat tempat di syurga Allah? Tak mungkin orang yang gagal dalam dunia dengan agamanya. Tak mungkin orang yang gagal dalam dunia melawan nafsu amarahnya, ia berjaya di akhirat.
semakin orang yang gagal di dalam dunia berusaha untuk menjadi orang yang saleh, dia berjaya di yaumul akhir. Hatim Al-Asam kata, apa tuan-tuan? 30 tahun aku mengaji. Aku ambil faedah ini. Aku tak perlu nak bermusuh dengan siapa-siapa lagi. Melainkan aku bermusuh dengan syaitan. Kerana ia perintah Allah. Gara-gara syaitanlah aku bermusuh dengan orang lain. Asbab syaitanlah aku bermusuh sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab musuh syaitanlah syaitan membisikkan kepada aku supaya aku memusuhi akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tak boleh jadi orang baik lagi. Macam mana kita boleh dabik dada kata kita orang baik? Tuan-tuan pernah dengar tak baiknya Nabi? Masa malaikat tawarkan kepada Rasulullah. Ketika penduduk Taif ini mencederakan Nabi. Malaikat tawar pada Nabi. Ya Rasulullah, kau pilihlah gunung yang paling besar sekali. Kau arahkan aku supaya aku hempak dan timbuskan seluruh penduduk Taif yang mencederakan engkau, yang telah menjatuhkan darah daripada tubuh engkau ya Muhammad di bumi Taif ini, kata malaikat. Apa kata Rasulullah? Jangan. Mungkin hari ini orang yang telah mencederakan aku dan memaki aku, keturunan mereka yang akan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah berkata kepada malaikat, kasihanilah mereka. Tuan-tuan, bolehkah kita ikut Nabi? Nabi mengasihi orang yang membencinya. Bolehkah kita amal sunnah ini? Nabi mencintai dan mengasihi orang yang membencinya, orang yang menzaliminya dan memusuhinya. Kerana Nabi berharap semoga keturunan yang membencinya dan menzaliminya satu hari nanti akan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tuan-tuan, dengan akhlak yang baik yang Nabi tunjuk dekat kita ni, kita pergi umrah, kita akan ziarah Taif. Kita melihat kesan kebaikan Nabi dan kasih sayang Nabi. Seluruh bumi Taif Islam. Seluruh bumi Taif beriman. Semuanya dengan sebab kasih dan sayang Nabi. Hari ini saya berpesan untuk diri saya dan semua jamaah. Kita tukarlah kebencian kita dengan kasih sayang. Mana-mana ada insan dalam hidup kita yang pernah kita benci, kita tukarlah kebencian itu dengan kasih sayang. Susah, Ustaz. Betul. Kerana surga itu susah. Yang Rasulullah buat itu susah. Yang Rasul buat itu sakit. Yang Rasulullah buat ini pedih. Yang Rasulullah buat ini amat menyakitkan. Tetapi ingatlah bahawa insan ini yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam
akan menunggu siapa-siapa yang berani mengubah kebencian dengan kasih sayang. Percayalah bahawa Sayyiduna Muhammad akan menunggu insan ini besok di pintu jannah Allah. Kemudian apa kata Hatim Al-Asam, faedah yang ketujuh? Sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh berusaha sepenuh tenaga untuk mencari makan, mencari harta dan sumber kehidupan. Terkadang-kadang dia terpaksa melalui jalan syubhah dan haram. Dia terpaksa jual harga diri. Lalu aku memikirkan tentang satu ayat Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah. Maka dengan itu, kata Hatim Al-Asam, maka aku hanya sibuk mengerjakan ibadat kepada Allah dan aku putuskan segala harapanku selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, rezeki ini bukannya banyak, baru cukup. Tetapi rezeki ini kalau berkat baru cukup. Maka carilah rezeki yang berkat. Macam mana rezeki yang berkat? Kita ada rezeki itu tak gelisahkan kita. Kita ada rezeki itu dapat kita buat amal saleh. Kita ada rezeki itu orang tidak hasad dengan rezeki kita. Kita ada rezeki itu orang tak zalim kita. Ini rezeki yang berkat. Dapatkan rezeki yang berkat. Faedah yang ke-8, apa kata Hatim Al-Asam? Ini adalah faedah yang terakhir. Selama 30 tahun Hatim Al-Asam belajar dengan gurunya. 8 faedah ini yang diamalkan, dikumpulkan dalam hidupnya. Aku melihat manusia ini selalu apabila ia memiliki sesuatu, dia menjadikan itu pegangan dalam hidupnya. Kalau mereka ada dinar dan dirham, mereka berpegang dengan dinar dan dirham. Mereka takut dinar dan dirham itu hilang, kurang. Kalau mereka ada pangkat, mereka takut pangkat itu hilang. Tetapi aku melihat satu firman daripada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempersampaikan segala urusannya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadar yang telah ditentukan. Maka kata Hatim Al-Asam, maka dengan itu kata Hatim Al-Asam, aku berpegang terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku percaya
bahawa dengan aku bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluan. Aku sentiasa redha dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana yang memberikan dan menentukan takdir atasku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan pesanan Hatim Al-Asam ini, tuan-tuan, menjadikan kita panduan di dalam hidup kita untuk menjadi insan yang baik, untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pesanan saya untuk diri saya khususnya. Hari ini mungkin orang sayang kita, tapi orang yang sayang kita, dia akan lupakan kita setelah kita masuk dalam liang lahat. Hari ini harta yang ada di sekeliling kita, yang kita peluk dan kita sayang, kita rasa bangga kerana kita berjaya di dalam dunia. Tetapi harta itulah yang akan kita tinggalkan setelah kita masuk ke dalam liang lahat. Dengan rakusnya, waris kita akan membahagi-bahagikan mengikut kehendak mereka. Pada hari ini, kita sangka bahawa kita mampu buat segala perkara dengan apa yang ada pada kita. Tetapi besok saat kita berada di dalam liang lahat, kita hanya mampu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini Allah tunjukkan kepada kita saat kematian seseorang. Masih hidup kau gagah, masih hidup kau boleh maki siapa pun ingin kau maki dan kau kata. Masih hidup kau mampu marah siapa yang kau hendak marah dengan sesuka hati. Saat kematian kita, Allah tunjukkan kepada kita, kita ada mulut, kita tak mampu buka. Kita ada mata, kita tak mampu melihat. Kita ada telinga, kita tak mampu mendengar. Kita ada kaki, kita tak mampu melangkah. Kita ada tangan, kita tak mampu untuk mengambil sesuatu daripada tangan kita. Orang di sekeliling kita menguruskan kita. Orang di sekeliling kita lah yang menyelesaikan segala keperluan kita. Saat itu barulah kita yakin dengan Allah. Benarlah apa kata Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah hamba Allah. Buatlah ibadat sehingga sampai waktu keyakinan. Apa waktu keyakinan? Adalah kematian. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan sebelum saya akhiri kuliah ini, pada malam ini, tuan-tuan, saya ingin nyatakan suatu perkara kepada seluruh jamaah Durian Burung ini, iaitu tuan-tuan dan sekalian jamaah maklum tentang madrasah kami di Kampung Gemuruh, Darul Atik Dakwah Center. Sebenarnya saya sedang berusaha untuk mengumpulkan dana pembayaran penukaran status tanah
daripada pertanian kepada bangunan pendidikan. Tempoh itu bermula daripada Januari sehingga sekarang saya masih gagal untuk mengumpulkan dana tersebut sejumlah RM109,000. Dan akhir adalah pada 10 Jun bulan hadapan. Tuan-tuan, saya tak tahu apa takdir Allah. Saya masih lagi tidak mampu untuk mengumpulkan dana sejumlah tersebut. Ada hikmahnya dan ada kebaikannya. Saya sentiasa sangka baik dengan Allah. Saya sentiasa bersangka baik dengan hadrah Allah. Jika kami tidak dapat menyelesaikan pembayaran tersebut di edisi ataupun pusat dakwah Darul Atiq, terpaksa memohon permohonan yang baru dan kita akan kena bayar dengan jumlah yang sama juga. Dan jika kami dapat menyelesaikan akan pembayaran tersebut, maka akan memudahkan pihak pusat dakwah Darul Atiq untuk menjalankan bangunan yang seterusnya, iaitu bangunan asrama, bangunan lain-lainnya. Sekarang bangunan surau kita seluas 11,000 kaki persegi hampir siap. Dengan doa tuan-tuan, doa semua masyarakat Islam. Alhamdulillah, saya sempat salat tarawih pada bulan Ramadan yang lalu di surau tersebut ketika saya hadir di Terengganu, tuan-tuan, pada bulan Ramadan. Saya sendiri rasa terharu, saya menangis, tuan-tuan, ketika saya melihat surau yang dibina di pusat dakwah Darul Atiq ini telah siap hampir sepenuh. Jadi ketika saya melihat akan dana pembayaran tetes tanah ini, saya tak mampu nak kumpul. Jadi saya pada malam ini mengambil keputusan. Saya sebenarnya malu, tuan-tuan, tapi saya terpaksa untuk suarakan kepada tuan-tuan kerana saya tidak tahu siapakah insan yang Allah pilih untuk masuk jannah Allah. Siapakah insan yang Allah pilih untuk membantu agama Allah. Siapakah insan yang Allah pilih untuk dapat bersama-sama membuat kebaikan semata-mata untuk beroleh kesenangan di yaumul akhirah. Jadi malam ini, tuan-tuan, jika tuan-tuan ingin bersama-sama dengan saya untuk mengumpulkan dana sejumlah RM109,000, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih. InsyaAllah sebelum tarikh 10 Jun ini, saya akan berusaha untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Tuan-tuan tolong doakan ya. Tolong doakan supaya kami dapat selesaikan segalanya dan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma mohon belas kasihan Allah. Saya cuma mohon rahmat daripada Allah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami angkatkan dua tangan kami, Ya Allah. Kami merayu akan belas kasihan-Mu atas kami. Peluang yang Engkau berikan kepada kami ini, mudah-mudahan kami dapat buat baik, kami dapat jadi orang baik,
kami dapat melakukan ketaatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala nikmat yang Kau kurniakan kepada kami adalah anugerah Engkau, Ya Allah. Maka jadikan setiap nikmat itu menjadi asbab untuk kami masuk syurga Engkau. Ya Allah, jangan Kau jadikan nikmat yang Kau anugerahkan ke atas kami menjadi asbab kami masuk neraka Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, berikan kekuatan atas kami untuk kami buat baik. Ya Allah, berikan kekuatan atas kami untuk kami meninggalkan kejahatan. Ya Allah, kami sakit, sihatkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, kami sakit, sihatkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, permintaan sihat kami ini bukannya kami tidak redha dengan sakit ini. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang Kau anugerahkan atas kami, semuanya adalah sebagai satu rahmat atas kami. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Kau telah himpunkan kami pada malam ini di dalam rumah-Mu. Kami berharap, kami meminta besok di yaumul akhirah Kau himpunkan kami pada syurga yang sama, Ya Allah. Kau kumpulkan kami pada syurga yang sama di akhirat, Ya Allah. Kau letakkan kami pada syurga yang sama di yaumul akhirah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.